bulan 9 Ekto X. Hari ini kami ingin membentangkan hasil tugasan kumpulan kami, iaitu kami telah memilih tema 8 yang bertajuk Penghayatan Nilai Etika dalam Membentuk Peradaban dan Tanggungjawab Sosial dalam Kalangan Anak Muda. Untuk part pengenalan, penghayatan nilai etika dalam kalangan anak muda semakin penting kerana membentuk asas kepada pembangunan identiti sosial yang bertanggungjawab dan berintegriti. Kajian terbukti menunjukkan bahawa penglibatan pelajar dalam aktiviti berasaskan komuniti mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap etika dan keperluan masyarakat. Pendidikan karakter yang dilaksanakan di institusi pendidikan turut memainkan peranan besar dalam mengukuhkan nilai moral dan etika sosial generasi muda. Selain itu, kemahiran sosial dan emosi semakin diiktiraf sebagai aspek yang boleh diajar membantu anak muda membuat keputusan etika yang lebih matang dalam dunia sebenar. Itu sahaja. Seterusnya, masuk kepada metodologi. Untuk kajian ini, metodologi yang digunakan ialah kaedah soal selidik kuantitatif melalui Google Form. Kaedah ini dipilih kerana mampu mengumpul data dengan cepat, melibatkan bilangan responden yang lebih ramai dan pada masa yang sama dapat menjaga kerahasiaan maklumat. Kajian ini dijalankan bagi menilai tahap penghayatan nilai etika serta hubungannya dengan tanggung jawab sosial dalam kalangan anak muda, khususnya pelajar universiti di Unimas. Soal selidik ini terbahagi kepada 4 bahagian utama. Bahagian E mengandungi item berkaitan maklumat demografis seperti umur, jantina, tahun pengajian, dan tahap pendidikan. Maklumat ini diperlukan untuk melihat kepelbagaian latar belakang yang berpotensi mempengaruhi penghayatan nilai etika. Bahagian B pula memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penghayatan nilai etika. Antara faktor yang diukur termasuklah pengaruh keluarga, rakan sebaya, persekitaran kampus, serta pendedahan kepada nilai moral dan etika dalam kehidupan seharian. Bagi bahagian C menilai kesan penghayatan nilai etika terhadap tanggung jawab sosial. Penilaian ini merangkumi aspek seperti sikap prihatin, kesediaan mengambil tindakan, dan kepekaan terhadap isu sosial dalam kalangan responden. Akhir sekali, bahagian D menilai langkah-langkah yang berpotensi memperkukuh penghayatan nilai etika. Soalan dalam bahagian ini merangkumi cadangan seperti peranan institusi pendidikan, program kesadaran, serta aktiviti berbentuk kemasyarakatan. Untuk prosedur kajian, pembinaan item soal selidik dilakukan berdasarkan objektif dan tema kajian. Item-item tersebut disusun dalam bentuk skala Likert bagi memudahkan responden menilai tahap persetujuan mereka. Pautan Google Form diedarkan kepada pelajar Unimas melalui platform digital yaitu WhatsApp dan Telegram. Penyertaan adalah sepenuhnya secara sukarela dan setiap responden dimaklumkan bahwa maklumat yang diberikan adalah sulit. Pendekatan secara dalam talian ini dipilih kerana lebih menjimatkan kos, meningkatkan capaian kepada bilangan responden yang lebih luas, serta membolehkan data direkodkan dan dianalisis secara otomatis. Bagi analisis data, kajian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang sistematik bagi memastikan dapatan kajian dapat diuraikan dengan jelas dan tepat. Data dianalisis melalui peratus dan graf bagi memperlihatkan corak dan kecenderungan jawaban responden secara menyeluruh serta mudah difahami. Seterusnya, pemilihan kaedah ini adalah sangat relevan kerana ia mampu mempercepatkan proses pengumpulan data di samping memperluaskan capaian responden melalui penggunaan platform digital. Penggunaan skala Likert pula membolehkan pengukuran sikap, persepsi, dan nilai responden dijalankan secara lebih tepat dan konsisten. Selain itu, aspek kerahasiaan responden dititik beratkan bagi meningkatkan kebolehpercayaan data
dan memastikan respon yang diberikan adalah jujur. Secara keseluruhan, kaidah ini menghasilkan data yang lebih sistematik, berautoriti, dan mudah untuk dianalisis serta divisualkan secara berkesan. Seterusnya, saya akan pergi kepada bahagian A. Untuk bahagian A, kami memfokuskan kepada maklumat demografi responden yang terlibat dalam kajian ini. Data ini penting kepada kami kerana ia membantu kami untuk memahami dan mengenal pasti latar belakang responden yang terlibat dan juga bagaimana ia mungkin mempengaruhi penghayatan nilai etika mereka. Yang pertama ialah dari segi jantina. Majoriti responden adalah perempuan iaitu sebanyak 60%, manakala lelaki pula hanyalah mencatatkan 40% sahaja. Ini menunjukkan penglibatan pelajar perempuan dalam soal selidik ini adalah lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Yang kedua ialah dari segi umur. 68 responden berumur 21 tahun ke bawah, diikuti 28% yang berumur 22 hingga 24 tahun dan 4% sahaja yang berumur 25 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahawa responden kajian ini majoritinya golongan muda yang masih berada dalam peringkat awal pengajian tinggi. Itu saja daripada saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bagi tahap pengajian pula, 88% responden adalah pelajar ijazah sarjana muda, diikuti pelajar diploma sebanyak 8% dan hanya 4% terdiri daripada pelajar sarjana atau PhD. Ini selari dengan sasaran kajian yang memfokuskan pelajar universiti. Akhir sekali, dari sudut tahun pengajian, pelajar tahun 2 mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 58.3%. Diikuti tahun pertama sebanyak 29.2%, manakala tahun ketiga hanya 8.3% dan tahun 4 sebanyak 4.2%. Jadi secara keseluruhan, bahagian A menunjukkan bahawa responden kajian ini terdiri daripada golongan muda yang majoritinya pelajar ijazah dan berada pada tahun pengajian awal. Maklumat demografi ini membantu memberi gambaran jelas tentang kumpulan yang terlibat dalam penghayatan nilai etika. Seterusnya ialah bahagian B, iaitu faktor yang mempengaruhi nilai etika. Untuk faktor individu, majoriti responden telah memilih saya memahami perbezaan antara tingkah laku beretika dan tingkah laku yang tidak beretika sebanyak 54.2%, manakala pilihan yang paling rendah iaitu saya mempunyai kesedaran tersendiri untuk bertindak dengan betul dalam pelbagai keadaan, iaitu sebanyak 12.5%. Untuk faktor kedua iaitu faktor keluarga, di mana majoriti responden memilih keluarga memberi tunjuk ajar dalam membezakan tingkah laku beretika dan tingkah laku yang tidak beretika dalam kehidupan sebanyak 44%, manakala pilihan yang paling rendah iaitu nilai etika membantu saya menunjukkan contoh yang baik kepada adik-beradik sebanyak 20%. Untuk faktor yang terakhir iaitu faktor institusi pendidikan, di mana majoriti responden memilih pihak institusi mempunyai peraturan disiplin yang membantu membentuk sikap beretika iaitu sebanyak 44%, manakala pilihan yang paling rendah iaitu penganjuran ceramah berkaitan dengan amalan etika yang mendedahkan kepentingan menjaga adab iaitu sebanyak 20%. Saya teruskan lagi untuk bahagian C, iaitu kesan penghayatan nilai etika terhadap tanggung jawab sosial. Untuk aspek individu, majoriti responden memilih penghayatan nilai etika membantu saya untuk lebih peka terhadap keadaan sekeliling, yaitu 36%. Manakala nilai etika menjadikan saya lebih bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan penghayatan nilai etika membantu saya dalam memperbaiki kelemahan diri dan menjadikan saya individu yang lebih baik mempunyai jumlah yang sama, yaitu 32%. Untuk aspek keluarga pula, majoriti responden memilih penghayatan nilai etika membantu saya menjaga hubungan baik dengan semua ahli keluarga, yaitu 56%. Manakala pilihan paling rendah ialah
Nilai etika membantu saya menunjukkan contoh yang baik kepada adik-beradik, yaitu 20%. Bagi aspek institusi pendidikan pula, majoriti responden memilih saya lebih terbuka menerima perbezaan budaya, agama dan pandangan kawan-kawan yang berbeza latar belakang, yaitu 56%, manakala pilihan paling rendah ialah penghayatan nilai etika mendorong saya untuk bersikap sopan dan menghormati para pendidik, yaitu 8%. Saya akan membentang bahagian terakhir untuk dapatan kajian, yaitu bahagian D, langkah memperkukuhkan penghayatan nilai etika. Dalam aspek individu, majoriti responden memilih memikirkan akibat suatu tindakan sebelum membuat keputusan, iaitu sebanyak 56%, manakala paling rendah ialah berusaha mengamalkan sikap jujur dan bertanggungjawab dalam setiap keadaan, iaitu 16%. Jadi untuk aspek keluarga pula, majoriti responden memilih keluarga perlu memberi tunjuk ajar dan teguran tentang nilai etika dan adab dalam kehidupan, iaitu seramai 64%, manakala pilihan paling rendah ialah keluarga perlu menggalakkan penyertaan dalam aktiviti komuniti dan sukarelawan, iaitu sebanyak 4% sahaja. Okey, dalam aspek institusi pendidikan, majoriti responden memilih pihak institusi boleh mewujudkan peraturan untuk membentuk nilai etika dan tanggungjawab sosial, iaitu sebanyak 56%, manakala pilihan paling rendah ialah pihak institusi boleh mengadakan pelbagai aktiviti komuniti seperti gotong royong, menderma dan sukarelawan. Saya Tania Samai, saya pula akan membentangkan bahagian kesimpulan. Kajian ini menyatakan bahawa nilai etika dalam kalangan anak muda adalah sangat kritikal dalam pembentukan identiti dan kesedaran tanggungjawab sosial mereka. Dapatan utama menunjukkan faktor kepercayaan individu, pengaruh rakan sebaya dan media massa adalah penyumbang terbesar kepada pembentukan tingkah laku beretika golongan ini. Pendidikan etika yang kukuh dan kepatuhan kepada ajaran moral adalah penting untuk kejayaan pribadi dan kemampuan untuk membuat keputusan yang betul. Oleh itu, kerjasama daripada institusi pendidikan, keluarga dan komuniti penting bagi memastikan generasi muda menjadi warga negara yang beretika dan menyumbang kepada keharmonian sosial. Sekian sahaja pembentangan kami hari ini. Terima kasih.